Antara paparan menarik hari ini, Tuan Ibrahim pertahankan Dr. Mahathir, bukan Muhyiddin jadi penasihat SG4. Lebih baik MCA di luar kerajaan. Anwar belum panggil bincang rombakan kabinet. Anwar perlu lepaskan Menteri Kewangan, gugurkan beberapa menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia belum mempunyai keputusan berhubung rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan seperti yang diperkatakan sesetengah pihak. Anwar turut menjelaskan tujuan dia menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara adalah bagi mesyuarat pra-kabinet seperti kebiasaan. Katanya belum ada keputusan, tiada kaitan lagi dengan perubahan jemaah menteri lepas mesyuarat kabinet saya ke Sabah dan kemudian ke Abu Dhabi. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan Perdana Menteri dijangka mengumumkan rombakan kabinet selepas mesyuarat jemaah menteri esok. Ditanya mengenai situasi jerebu melanda beberapa negeri ketika ini, Anwar berkata Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad diarahkan supaya mengkoordinasi dengan rakan sejawatnya dalam ASEAN termasuk Indonesia untuk menangani jerebu rentas padat. Nik Nazmi mengesahkan tiada kebakaran berlaku baru-baru ini yang boleh dikaitkan dengan situasi jerebu melanda negara ketika ini. Namun data Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi menunjukkan ada berlaku pembakaran di luar negara. Operasi benih awan dalam negara juga akan dilakukan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara melebihi 150 bagi tempoh melebihi 24 jam. 3 kawasan mencatat IPU pada paras tidak sihat dengan nilai Negeri Sembilan, kekal kawasan paling terjejas dengan bacaan IPU 155. Perikatan Nasional melantik Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat di 4 negeri bagi mendapatkan pengaruh bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman berkata, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin merupakan sebahagian daripada pemimpin gabungan itu dan ini merupakan sebab dia tidak dilantik sebagai penasihat. Katanya sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin ini memang dah sebahagian daripada kita. Tak lantik pun tak apa sebab dah sebahagian daripada kita. Jadi apa-apa kita bincang sentiasa bersama kita. Cuma kita ambil Tun M, sebenarnya ada faktor-faktor lain, ada faktor yang tersurat dan tersirat. Kita nak seramai mungkin orang bersama dengan kita. Setiap orang tu ada dia punya penyokong dia, pengikut dia. Jadi orang yang berpengaruh sebegini, kalau boleh bersama kita, dia akan membina satu gelombang walau besar atau kecil. Tuan Ibrahim mengulas cadangan perkasa supaya PM melantik Muhyiddin sebagai penasihat di Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu, bukannya Dr. Mahathir. Keempat-empat negeri itu dimenangi oleh PN semasa pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri baru-baru ini dan dipimpin oleh Menteri Besar daripada PAS. Gabungan itu baru-baru ini melantik Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi 4 kerajaan negeri yang digelar sebagai State Government 4 atau SG4. Tuan Ibrahim yang juga Ketua Pembangkang Pahang berkata, tidak timbul isu PAS cuba menyokong Mahathir secara politik atau meminggirkan Muhyiddin. Dia berkata Mahathir telah menyatakan yang dia hanya mahu menyumbang dan tidak berhasrat untuk bertanding dalam pilihan raya. Katanya Tun pun tak nak bertanding dah. Dia sebut dia pun tak mahu bertanding pilihan raya. Cuma dia kata dengan baki-baki dia apa yang saya boleh sumbang. Sementara itu, Muhyiddin memberitahu pemberita bahawa dia tidak mempunyai masalah dengan pelantikan Mahathir sebagai penasihat SG4. Presiden Bersatu itu berkata keputusan itu dibuat oleh PN di 4 negeri dan dia juga menyokong langkah itu. Katanya keputusan itu telah dibuat PN terutama di 4 negeri. Mungkin melihat Tuan Mahathir adalah tokoh negarawan yang cukup berpengalaman, boleh memberi nasihat. Saya menyokong langkah itu dan kita berharap 4 negeri itu akan menjadi satu wilayah pertubuhan yang lebih pesat selepas daripada ini. Ditanya mengenai cadangan daripada Perkasa agar dia dilantik sebagai penasihat, Muhyiddin menolak cadangan itu. Katanya tak apa, saya pun dalam PN, kita bila-bila masa sahaja diperlukan untuk membantu mana-mana buah negeri, terutama di bawah PN, saya bersedia. Hanya calon Barisan Nasional Amiza Abu Adam boleh menjual nama Long Nan untuk berkempen. Bekas Menteri Besar Pahang Adnan Yaakob berkata demikian bagi menjawab pertanyaan media mengenai tindakan calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli yang sering menggunakan namanya ketika berkempen. Katanya malas nak cakap lebih-lebih, kalau cakap nanti terasa, harap jangan jual nama saya. Kecuali boleh jual nama saya untuk calon BN Amiza Abu Adam kalau nama saya masih laku lah. Dalam pada itu, Adnan turut menafikan mengenai rapat Hasli Helmi yang merupakan bekas ahli UMNO. Katanya yang saya tahu atuk dia dan ayah dia sama-sama di janda baik dulu. Dengan ayah dia pun saya tak berapa rapat apatah lagi dengan dia calon bebas. Tapi saya kenal atuk dia.
yang mana atuk dia sahabat arwah ayah saya sekampung tak lebih kurang. Hasri Helmi sebelum ini berkata dia membuat keputusan untuk bertanding sebagai calon bebas di Pelangai apabila BN mempertaruhkan Amizar. Dia mendakwa Amizar bukan anak jati Pelangai dan tidak sepatutnya diangkat sebagai calon di situ. Selain Hasri Helmi, Amizar bakal ditentang calon PN Kasim Samad. PRK Dewan Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Johari Harun dalam naas pesawat ringan di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Sementara itu, Amizar berkata dia merasa semangat dengan kehadiran Adnan bagi membantu kempennya di Pelangai. Katanya kehadiran Adnan yang juga dikenali sebagai Long Nan oleh masyarakat Pelangai sememangnya dinantikan. Katanya saya sangat terharu, sangat bersyukur. Kita panggil itu sebagai Sifu Tuan Guru kita Tan Sri Adnan Yaakob. Di Pelangai ni orang panggil Long Nan. Terima kasih kerana sudi turun, sangat-sangat menaikkan semangat saya. Seorang bekas naib Presiden MCA berkata, lebih baik parti itu kekal di luar kerajaan di sebalik desas-desus rombakan jemaah menteri bakal berlaku. Tilian Kerr berkata MCA wajar berfungsi sebagai semak dan imbang yang amat diperlukan walaupun terus menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim. Katanya kita perlu kerajaan lebih sihat yang mampu menerima kritikan dan kebenaran. T yang juga bekas timbalan menteri mengulas laporan bahawa timbalan Presiden MIC, M. Saravanan mungkin dilantik semula sebagai menteri. Ketika dihubungi, T berkata kerajaan perpaduan memfokuskan terhadap membina akar umbi Melayu. Menurutnya, walaupun memahami alasan di sebalik keputusan Putrajaya itu, beliau menganggap usaha kerajaan ini menjejaskan pengundi bukan Melayu. Katanya tiada sesiapa pun memandang kebimbangan golongan minoriti. Jadi MCA perlu memenuhi peranan itu. T berkata tiada sesiapa pun dapat mengharapkan Perikatan Nasional berbuat demikian kerana parti bukan Melayu seperti Gerakan tidak akan mahu menjejaskan rakam gabungan. Katanya atas sebab itu juga DAP kini lebih berlembut. Katanya dari segi politik ini tidak sihat. Kita perlukan orang yang mampu memberikan kritikan secara konstruktif tanpa bimbang kesan negatif. Apabila tidak menjadi sebahagian daripada pentadbiran, MCA dalam kedudukan yang mampu menyuarakan kebimbangan golongan minoriti. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menolak spekulasi bahawa akan berlaku rombakan jemaah menteri dalam masa terdekat. Sebaliknya, dia yang juga timbalan Perdana Menteri berkata dia belum dipanggil lagi untuk sebarang rundingan. Katanya saya belum bincang dengan Perdana Menteri lagi. Dalam wawancara sebelum ini, Perdana Menteri menyebut bahawa parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan akan dirundingi terlebih dahulu atau sekurang-kurangnya dimaklumkan. Belum ada tanda-tanda Perdana Menteri memanggil sekurang-kurangnya saya sebagai Presiden UMNO dan pengurusi BN untuk dimaklumkan. Media sebelum ini membuat spekulasi mengenai rombakan kabinet dengan mendakwa ia akan diputuskan pada mesyuarat kabinet. Beberapa portal berita mengaitkan beberapa nama besar dalam komponen BN untuk kembali dilantik sebagai menteri, termasuk anggota Parlimen Tapah M. Saravanan dan anggota Parlimen Aitam Wee Ka Siong. Mengulas spekulasi rombakan kali ini akan memasukkan nama dua wakil komponen BN iaitu MCA dan MIC. Ahmad Zahid berkata dia tidak tahu mengenainya. Katanya saya pun ada dengar khabar angin sama dan Perdana Menteri tidak pernah bincang perkara itu dengan saya. Zahid berkata kuasa rombakan adalah kuasa prerogatif dan budi bicara Perdana Menteri. Media pada 19 September lalu melaporkan Timbalan Menteri Pertahanan Adil Zahari dijangka bakal dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub. Turut disebut akan dilantik sebagai anggota jemaah menteri adalah Naib Presiden UMNO Johari Abdul Ghani serta Menteri Besar Pahang Wang Rusdi Wan Ismail dan juga Naib Presiden UMNO. MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan untuk memberi tumpuan kepada pentadbiran negara di tengah desas-desus mengenai rombakan kabinet. Jurucakap parti itu Mike Chong berkata Anwar sebaliknya perlu melantik Menteri Kewangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi sekaligus membolehkan Anwar memberi tumpuan kepada urusan pentadbiran negara. Dia berkata Anwar perlu mengambil langkah itu memandangkan rakyat pada masa ini dihempit kenaikan kos sara hidup dan pendapatan tidak meningkat sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas. Katanya berikutan itu kami menyeru Perdana Menteri mempertimbangkan untuk mengambil pilihan yang disebutkan di atas untuk memberi tumpuan yang lebih baik dalam menyelesaikan dilema ekonomi negara. Chong yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pertanian dengan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi dan gagal melaksanakan tugas mereka. Menerusi kenyataan dalam versi bahasa Cina, Chong juga meminta Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan komen ditukar. Dia mendakwa Rafizi gagal mengukuhkan ekonomi negara dan pendapatan rakyat, sebaliknya meminta orang ramai memasak sendiri di rumah dan tidak makan di luar. Rafizi berkata orang ramai menjadi ketagih untuk makan di luar sehingga mengurangkan pendapatan boleh guna mereka. Bagaimanapun kata Rafizi, rakyat tidak boleh dipersalahkan.
Sebaliknya menyalahkan perkara itu kerana dasar kerajaan terdahulu. Selain itu, Chong berkata Muhammad atau lebih dikenali sebagai Mat Sabu pula gagal menyelesaikan masalah kekurangan telur dan beras yang dihadapi negara. Katanya dia bukan sahaja gagal menghalang masalah ini daripada berlaku, malah juga gagal menangani kenaikan harga barangan keperluan harian yang mendadak. Sementara itu, Chong berkata Ngah perlu digugurkan daripada kabinet kerana terus bertindak sebagai ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi menteri. Dia merujuk tindakan Ngah memalukan mendiang aktris Hong Kong Lydia Sim semasa ceramah dalam kempen pelihara kecil di Pelangat dan meletakkan logo DAP pada cek olok-olok ketika menyampaikan sumbangan kerajaan kepada beberapa sekolah. Katanya dia telah mencemarkan imej kabinet dengan teruk yang merupakan salah seorang menteri yang mesti dipertimbangkan untuk digantikan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.